orang yang sampai 2 dos vaksin, apakah boleh dijangkiti? Tak ada varian ni pun kajian lapangan telah mengatakan boleh dijangkiti. Sebab tu saya tahu, yang mana baru masuk ni saya cerita balik lah. Saya penat saudara tak pergi tengok ni. Herd community, artinya macam mana tuan-tuan? United Kingdom menjadi negara pertama. Singapura adalah negara kedua. Ingat United Kingdom adalah negara pertama dan Singapura adalah negara kedua yang mengumumkan. Apabila sampai masanya, mereka akan gazetkan pandemik ini sebagai flu biasa. Tapi sebelum tu, dia kena buat dulu herd community, iaitu menyuntik sebanyak mungkin rakyatnya. Berarti macam ni Di London, kalaulah 100% penduduk, di UK, kalaulah 100% penduduknya divaksin, akan berlaku jangkitan. Tapi bila berlaku jangkitan, vaksin yang ada dalam tubuh hanya menyebabkan saudara berada pada tahap 2 paling tinggi. Ini kajian lapangan ke atas keberkesanan semua vaksin. Yang saya cerita nanti pula, nanti booster saya cerita kemudian. Okey, saudara dapat 2 vaksin, saudara akan positif. Masalah kita sekarang, walaupun saya dah ambil 2 vaksin, saya masih tak boleh bergerak. Kerana 80% rakyat Malaysia yang lain belum lagi menerima suntikan walaupun dos yang pertama. Di England tu yang saya sebut tadi tu, walaupun suntikan telah pun dos pertama telah mencapai hampir 80%, dos kedua telah melebihi 50%. England masih ada 35,000 kes. Tetapi 35,000 kes yang disahkan di England, kita tak dapat data, tapi saya yakin 80% datanya adalah mereka yang berada pada tahap 1 dan tahap 2 saja. Iaitu bergejala tetapi tidak sampai kena pneumonia. Berarti vaksin akan menyebabkan saudara kekal positif. Sebab tu walaupun saudara sekarang menerima 2 vaksin, jangan buat pergerakan kerana saudara akan kekal sebagai dijangkiti positif tetapi tidak bergejala. Tetapi kalaulah ibu saudara, anak saudara, keluarga saudara, rakan sekerja saudara masih belum divaksin, dia tak ada ketahanan. Kalau yang dah divaksin 1, okey, mereka boleh mencapai sekurang-kurangnya 50% ketahanan dengan 1 vaksin. Ada vaksin yang dengan 1 suntikan pun dia dah boleh cecah 80%. Suntikan kedua yang akan melengkapkannya menjadi 98%, 96%. Kalau Pfizer ni 1 vaksin pun dah beri jaminan saudara dapat 80%. Jangkitan suntikan yang kedua akan memberikan saudara lebih kuat, iaitu 96%. Pfizer rasa saya suntikan kedua dah capai 83%. Saya tak tahu data bagi suntikan pertama. AstraZeneca, suntikan pertama saya tak tahu berapa kuatan dia, tapi suntikan kedua boleh membawa anda mencapai 93% kekebalan. Orang macam saya yang memang lemah dari segi imunisasi. Okey, berarti macam ni yang dia kata tadi pun soalan boleh dijangkiti. Cuma kenapa itu sebab tu kita kata saya balik pada England apabila England dah capai penuh, England telah meletakkan jangkaan di mana bermula pada 1 hari bulan Januari tahun 2022, iaitu tahun depan, England akan menggazetkan COVID-19 hanya sebagai flu sesama. Kerana dalam jangkaannya kuman itu tidak akan hilang di England, tetapi penduduk England semuanya telah divaksin. England akan meletakkan bahawa sasarannya adalah menurunkan kadar jangkitan 25,000 kes setahun. Berarti secara puratanya England akan menerima lebih kurang 2,100 kes sebulan. Secara hariannya England bersedia untuk menerima 70 kes sehari. Berarti virus ni tak akan hilang daripada muka bumi. Berarti sekarang, sebab tu saudara tak perlu terkejut apabila orang yang terima 2 suntikan dia positif, tapi dia positif maksimum sampai tahap 2 je. Iaitu 1, kalau dia kena tahap 1, okey, normal. Di mana ada kuman di tubuh tapi kuman tak menjejaskan dia. Kalau dia kena tahap 2, macam saya yakinlah saya tak akan tahap 1. Kalau saya kena tahap 2 sebab saya mempunyai gangguan jangkitan paru-paru yang serius. Saya pernah ada rekod mengalami gangguan TB daripada Asia Selatan bila saya balik daripada Mekah. Kalau kena tahap 2 maksimum. Sebab saudara dah ada vaksin dalam badan. Maksimumnya berarti paling teruk pun saudara akan kena hingga hilang dari bau dan hilang dari rasa dan sedikit sakit tekak. Beberapa kajian lapangan mengatakan sukar bagi mereka yang telah divaksin 2 kali sampai ke tahap 3, iaitu jangkitan pneumonia. Berarti kita ambil teori ni, macam mana Singapura juga gazet benda yang sama. Dunia akan bergerak dengan virus ini akan kekal seperti mana sesama. Di mana sesama pertama kali menyerang manusia, dia tak pernah terhapus atas muka bumi. Polio apabila dia menyerang manusia, dia tak pernah terhapus atas muka bumi. Campak apabila dia mula menyerang manusia, dia tak pernah terhapus atas muka bumi. Cuma virus yang ada ini, kerana dia adalah virus baru, dunia tak dapat patternkan lagi langkah-langkah prevention. Yang kita ambil sekarang ni hanyalah langkah pemvaksinan. Para saintis, 6,000 pakar yang berada di dunia yang bekerja sekarang untuk mengatasi benda ni, 6,000 pakar di seluruh dunia ni.
sedang menumpukan kepada pemvaksinan terlebih dahulu sebelum makmal dapat menyediakan langkah-langkah yang lain, vitamin, suplemen atau apa saja yang boleh dibuat bagi mengukuhkan sistem tubuh. Tetapi nak mengatakan vaksin ni sifar, tak mungkin. Jadi waktu kita kena sumpuk herd community. Sebab tu saya marah pada artis terkenal yang tak nak suntik tu. Dia tak nak suntik dan dia tak nak suntik mak dia. Tak apa, pasal mak dia kaya, cepat mati dia boleh dapat kata pusaka, dia boleh kaya. Okey? Dia tak nak suntik, tak ada masalah. Tapi jangan halang orang tua lain. Sebab kita sedang nak bentuk herd community. Herd community ni apabila semua divaksin. Prevention yang kita akan buat selepas ni, kalaulah kita dah vaksinkan kanak-kanak 12 tahun dengan mengikut standard yang telah diamalkan di negara maju di seluruh dunia. Bererti angka pemvaksinan di negara kita hanya meninggalkan bayi dan mereka yang berada 12 tahun ke bawah. Sebahagian tidak divaksin. Tetapi apabila orang yang mencipta gerakan interaksi sosial yang paling besar telah divaksin, kalau berlaku jangkitan ke atas kita pun, kita boleh mengendalikannya. Selesai saja kita buat herd community semua orang vaksin ni tanpa bergantung pada muka bunga cengkeh ni. Okey? Sekarang ni kata pakai ketum pun boleh. Okey? Kita boleh menumpukan untuk melihat bagaimana pula kalau ada hospital, kalau ada tumpuan perubatan pun selepas herd community dibentuk, di mana 80% rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, kita berharap kerajaan order lebih banyak vaksin. Untuk membolehkan 12 tahun ke atas juga divaksin. Berarti tumpuan kita adalah penjagaan kesihatan untuk melihat bayi dan juga kanak-kanak di bawah 12 tahun je sebagai bangsa yang terdedah. Dan kita berharap pada waktu itu para saintis antarabangsa telah menemui cara yang selamat untuk membolehkan pemvaksinan di jalan kalau boleh selepas baby lahir. Baby tu umur 3 bulan je kita dah suntik. Sebab ada vaksin-vaksin yang telah diberikan kepada kanak-kanak. Jadi berarti tuan-tuan, kita tak boleh benarkan orang yang dah terima 2 suntikan bergerak sebebas-bebasnya seperti mana di England. England dia buat kerana dia telah mencapai 50% lebih untuk 2 vaksin dan 80% hampir untuk 1 vaksin. Dia boleh bergerak. Eropah boleh membenarkannya. 27 negara Eropah membenarkan rentas negara bagi mereka yang memiliki pasport vaksin yang dipanggil sebagai vaksin certificate. Mereka boleh rentas. Waktu saudara tengok bola, semua yang rentas tu, ramai-ramai jerit tu, ramai-ramai tak bertopeng tu, adalah mereka yang telah pun memiliki sijil vaksin, iaitu telah menerima 2 suntikan vaksin. Berarti di Malaysia, orang yang capai, walaupun kita dah capai 30%, besok pun ramai orang akan menjerit ni, orang yang 30% ni, kami dah 2 vaksin, kami dah 2 vaksin, kami nak hidup macam England. Tak boleh, kerana kalau saudara dah capai 2 vaksin pun dalam tubuh saudara ada jangkitan varian, terutama varian India ni, Delta ni, saudara balik ke kampung dengan mengatakan anda telah pun mempunyai 2 vaksin. Memang anda telah 2 dos, tapi kuman yang ada pada anda jangkiti ibu anda yang mungkin belum lagi divaksin. Kerana pemvaksinan sekarang ni ditumpukan di Lembah Kelang sebagai garisan yang paling kritikal. Setahu saya bahawa Kuala Lumpur akan mencapai 80% pemvaksinan pada 30 hari bulan Ogos. Selangor saja bulan ni cuti 4 juta dos. Selangor saja. Berarti besok janganlah orang yang kena vaksin ni pula menjerit. Apa guna divaksin tapi tak boleh bergerak? Saudara tidak dibenarkan bergerak untuk tidak membunuh orang lain yang menerima 2 vaksin. Sebab saudara sedang dijangkiti tetapi saudara telah divaksin. Tetapi saudara tak boleh bergerak kerana wabak yang ada pada saudara akan menjangkiti orang yang belum divaksin. Jadi jangan gelojoh. Kepada yang dah suntik 2 vaksin, jangan gelojoh. Kerana anda masih lagi boleh menjadi perumah pada mereka yang tidak divaksin. Okey? Sama saja orang yang ada 2 vaksin boleh menjadi perumah senyap. Sama seperti orang yang tak divaksin tapi dijangkiti dengan tak bergejala. Jadi pada masa ini selagi herd community, iaitu orang negara ini tidak divaksin sepenuhnya, berarti orang yang ada 2 vaksin, standard dia sama saja dengan orang yang dijangkiti tapi bergejala 1. Iaitu tak bergejala, tahap 1. Sama saja, bila kita bergerak kita boleh mengancam nyawa orang lain. Jadi sabar sekejap yang ada 2 vaksin dan jangan putus asa. Sebab memang hakikatnya mereka yang telah divaksin, akan positif. Tetapi tidak akan mengancam kesihatan saudara hingga ke tahap yang kritikal. Tetapi 2 vaksin, kalau saudara pergi ke tempat orang yang belum divaksin, saudara boleh menjadi pembawa dan menjahanamkan keselamatan kesihatan orang lain. Itu saya jelaskan mengenai divaksin 2 kali akan positif, tetapi tahap ketahanan tubuh tidak akan menjejaskan saudara kepada jangkitan tahap 3, iaitu pneumonia, iaitu jangkitan paru-paru. Paling pun kita kena tahap 1 dan tahap 2 je. Okey?